Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara Sabah versus PSM Makassar, yang mana Sabah menang 5-0 dalam group stage untuk AFC Cup. Untuk perlawanan ni memang kita boleh nampak lah yang Sabah berjaya untuk mendominasi perlawanan, dan bahkan jumlah jaringan 5 gol tu tidaklah terlalu mengejutkan sebenarnya. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat PSM Makassar pada season lepas pun pernah kalah dengan KL City dalam final ASEAN Zone dengan kekalahan 5-2. So memang kalau kita lihat pada perlawanan semalam, sepatutnya Sabah boleh skor lebih dari 5 lah kalau Ramon Machado lebih bagus daripada segi dia punya finishing, dan juga kalau pemain seperti Cifuentes mampu untuk execute setiap peluang yang ada. Tetapi pemain yang paling menarik perhatian tentulah Sadir Ramdhani apabila berjaya untuk create 3 assist bertemu dengan pasukan dari negara dia sendiri. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Sabah. Apakah perkara yang positif yang ditunjukkan oleh pasukan Sabah pada perlawanan ini? Perkara positif yang pertama adalah bagaimana bahagian tengah pasukan Sabah berjaya untuk mengekalkan tempo dan bermain dengan baik apabila bermain dalam formation 3-4-3, iaitu bahagian tengah yang diketuai dan juga gandingan yang dibentuk antara Sifu dan juga Stuart Wilkin. Untuk game ni senang cerita, Sifu dan juga Stuart Wilkin adalah pemain yang menjadi nadi utama dalam pergerakan dan juga dalam mengekalkan dominasi di bahagian tengah. Jadi Stuart lebih bermain sebagai box to box player, so dia boleh cover up untuk defend dan dia boleh cover up untuk menyerang, dan disebabkan Stuart dah boleh untuk menstabilkan bahagian tengah pasukan Sabah, maka dia telah membebaskan Sifu untuk bergerak lebih bebas. Jadi untuk game ni memang kita boleh nampak lah yang Cifuentes berjaya untuk bergerak lebih bebas dan berjaya menunjukkan satu work rate yang tinggi untuk cover up the whole area. So di mana ada bola, di situ ada Sifu. Tetapi untuk game ni memang kita boleh nampak yang Sifu diberikan tugasan untuk lebih ofensif lah, bermaksud untuk lebih menyerang, manakala Stuart adalah lebih kepada backup kepada Sifu dan lebih kepada untuk menyeimbangkan bahagian tengah dan juga ball progression di bahagian middle third pasukan Sabah. Benda ni memang sangat orang kata obvious lah. Dan semalam Sifu dan juga Stuart mampu menjalankan tugas mereka dengan sangat baik. Bahkan kalau kita tengok performance Sifu, boleh saya katakan ini adalah performance terbaik lah untuk Sifu pada season 2023 sepanjang beliau bermain dengan pasukan Sabah, dan beliau berjaya cipta satu assist dan beliau juga ada beberapa peluang yang sepatutnya disudahkan, dan dia memang involve dengan banyak gerakan serangan lah untuk pasukan Sabah. Manakala untuk Stuart memang dia banyak lebih kepada untuk menstabilkan bahagian tengah dan juga untuk ball progression di kawasan tengah, membantu Sifu dan juga untuk connect antara box to box punya corak permainan. Jadi memang Stuart macam tu dan berjaya untuk skor satu melalui free kick. So that is a good thing lah tentang bahagian tengah pasukan Sabah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat daripada segi corak attacking pasukan Sabah, mereka sebenarnya menggunakan wingback, iaitu di bahagian kiri Daniel Ting dan di bahagian kanan Ko. Cumanya daripada segi pelaksanaan wingback yang dilakukan oleh pasukan Sabah adalah sedikit berbeza. Kalau kita lihat sebenarnya pasukan Sabah memang banyak menyerang dengan menggunakan Sadil di bahagian flank lah, tetapi untuk penggunaan daripada wingback ni, kalau kita lihat combination di bahagian kiri iaitu Gabriel Perez dan juga Daniel Ting adalah lebih efisien dalam fasa menyerang dengan pembentukan combination yang bagus lah, yang mana Gabriel Perez dia membentuk back 3 di belakang bersama dengan Pak Tesu dan juga Dominic Tan. Cumanya Gabriel Perez akan ambil di bahagian kiri untuk cover up tempat Daniel Ting dan telah memberikan kebebasan untuk Daniel Ting naik lebih tinggi di kawasan bahagian kiri untuk cover up bahagian wide area lah. Jadi corak permainan di bahagian kiri memang
lebih ofensif kepada combination play antara Gabriel dan juga Daniel Ting. Disebabkan itulah kita boleh nampak yang Daniel Ting dan juga Gabriel boleh membentuk satu combination dan juga kontrol di left side untuk menyerang pasukan PSM Makassar dan juga involve dengan beberapa hantaran lah dan juga dengan corak menyerang lah. Dan dalam pada masa yang sama, Gabriel Perez diletakkan sebagai target man dalam situasi set pieces. Jadi sepanjang pasukan Sabah dapat corner ataupun free kick, Gabriel Perez akan masuk ke dalam di box untuk melakukan tandukan. Dan hasilnya apa? Hasilnya Gabriel Perez berjaya untuk cipta satu gol. So bahagian kiri dia lebih ofensif lah. Manakala bahagian kanan, kalau kita lihat daripada segi corak permainan yang diterapkan oleh pasukan Sabah dengan penggunaan daripada Ko, pasukan Sabah menggunakan Ko lebih kepada untuk support daripada bahagian bawah. Dia tidaklah naik terlalu tinggi untuk memberi support kepada Sadi Ramdhani. Tetapi sebaliknya di bahagian kanan, Sadi Ramdhani akan lebih banyak disupport oleh bahagian tengah dengan kemasukan daripada Sifu yang banyak bergerak bebas, dan Sadi Ramdhani pun dia banyak bermain dengan lebih narrow ataupun inverted, masuk ke half space lah berbanding untuk cover up bahagian wide area. Jadi memang bahagian kanan more tu individual, dan Ko lebih kepada memberi support sebab mereka tak mau bahagian kanan mereka terlalu terekspos sebab bahagian kiri dah bermain dengan ofensif. Pak Tesu akan cover up bahagian tengah yang kiri dan Dominic akan cover up bahagian tengah dan Ko akan lebih cover up bahagian kanan. So benda tu lebih kepada untuk menyeimbangkan corak serangan pasukan Sabah dalam pembentukan mereka punya corak permainan dalam fasa penggunaan wingback. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita faham tentang corak permainan yang digunakan oleh Sabah, mereka sebenarnya meletakkan Ramon Machado dan juga Darren Lock di posisi atas. Cumanya peranan daripada Darren Lock dan juga Ramon Machado ni adalah sedikit berbeza, yang mana Darren Lock diletakkan untuk bermain di belakang Ramon Machado dan Ramon Machado yang diletakkan sebagai top striker. Jadi kita boleh nampak lah yang combination play yang dibentuk oleh kedua-dua player ni sebenarnya memberikan masalah kepada bahagian pertahanan PSM Makassar. Sebab apa? Sebab kedua-dua player ni pandai untuk attract defend pasukan lawan. Jadi kita ambil contoh gol Darren Lock yang kedua yang Sadi Ramdhani buat cutback tu, bagaimana Ramon Machado membuat larian untuk attract defend pasukan PSM Makassar, dan Darren Lock dia membuat larian untuk masuk ke dalam di box dan dia tidak dijaga disebabkan Ramon Machado dah attract pemain pertahanan. Darren Lock kosong, dia accept that cutback dan menjaringkan gol. So benda ni yang sebenarnya positif apabila bermain dengan dua striker yang bagus dan seorang striker pandai attract defense, maka mereka akan lebih tertumpu kepada untuk menjaga dan juga untuk marking Ramon Machado dan membebaskan Darren Lock untuk receive the ball. So disebabkan itulah kita boleh nampak gol tandukan Darren Lock tak ada orang marking, gol cutback Darren Lock berada dalam kedudukan kosong disebabkan peranan yang dimainkan oleh Ramon Machado dalam memastikan yang bahagian pertahanan pasukan PSM Makassar lebih attract dan fokus kepada beliau, dan beliau telah memberi ruang kepada Darren Lock untuk berada dalam kedudukan yang lebih kosong. Jadi benda itulah yang perlu kita faham dalam combination play antara Ramon dan juga Darren Lock. Dan Ramon untuk game ni juga dia boleh beraksi dengan Darren Lock sebab mereka berdua ni ada work rate yang tinggi. Jadi mereka berdua bukan sahaja bagus daripada segi create space untuk setiap untuk saling memahami dan juga create space antara satu sama lain, tetapi mereka juga boleh dikategorikan ataupun diklasifikasikan sebagai pressing forward yang bagus, yang mana kalau kita tengok early press yang dilakukan oleh Ramon dan juga Darren Lock banyak mematikan bahagian pertahanan pasukan PSM Makassar yang dalam fasa untuk melakukan build up, dan mereka banyak buat mistake lah. Salah satunya bagaimana Ramon Machado dapat peluang awal, sepatutnya dia berjaya intercept orang kata apa, kelemahan ataupun bola di bahagian pertahanan pasukan PSM Makassar, tetapi percubaan tersebut berjaya untuk direcover balik oleh pertahanan PSM Makassar tersebut lah. Jadi kedua-dua pemain ni saling melengkapi antara satu sama lain lah, tetapi Ramon Machado dilebihkan kepada top striker. Cumanya daripada segi percubaan Ramon Machado ada, cumanya in term of finishing beliau gagal sudahkanlah kepada jaringan. Kalau tak mungkin dia boleh skor dalam 2 atau 1 gol lah untuk Ramon Machado sekurang-kurangnya. Dan untuk penggunaan daripada Sadi Ramdhani untuk game ni sebenarnya sangat-sangat menarik. Apa yang kita boleh puji tentang Sadi Ramdhani game ni, dia sebenarnya adalah pemain yang fleksibel. Dia involve dengan set pieces. Kalau kita tengok 2 gol awal daripada pasukan Sabah sebenarnya bermula daripada corner kick, iaitu Gabriel Perez dan juga Darren Lock. Tetapi apa yang menarik tentang Sadi Ramdhani ni, dia punya ketenangan dan dia punya pace lah
maafkan saya, dia punya pace dalam menyerang, yang mana dia punya kelajuan tu memang mematikan. Dia punya speed memang bagus. Dan yang paling penting, dia punya pace tu memang bagus. Dan yang paling penting adalah dia punya kelajuan yang mematikan barisan pertahanan pasukan PSM Makassar. Dan kelebihan untuk Sadir Ramdhani adalah lebih kepada dia punya ball control untuk beat pertahanan lawan. Maafkan saya lagi. Dan jadi benda tu yang menjadi performance wise yang bagus untuk Sadir Ramdhani. Dan kalau kita lihat untuk Sadir Ramdhani, game ni yang paling menyelah adalah daripada segi dia punya passing ability ataupun dia punya crossing memang on point. Bagaimana ball placement dia memang pandai lah untuk dia letakkan kepada bahagian hadapan ataupun bahagian kepala pasukan striker Sabah ataupun target man pasukan Sabah. So memang obviously game ni memang dia laju gila, dia banyak beat dengan individual play dan dia bermain dengan guna otak. So kaki kiri dia hidup dan dia berjaya menyebabkan goalkeeper pasukan PSM Makassar kena red card lah. So benda tu memang positif daripada Sadir. Jadi kena pastikan yang Sadir ni bebas, free injury daripada kecederaan kalau nak utilize dia punya kelebihan yang sebetul-betulnya. Macam semalam lah dia berjaya buktikan. So secara overall Sabah bermain dengan back 3 mereka pun solid. Pak Tesu, Dominic dan juga Gabriel Perez more tu orang kata apa, attacking. Damian Lim pun beraksi dengan cemerlang semalam, menafikan beberapa percubaan. So boleh dikatakan mereka bermain dengan baik lah. Jadi memang deserve 5-0. Dan untuk pemain orang kata apa, gantian yang masuk semalam pun membuat sesuatu yang bagus lah. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.